Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan. Hari ini saya nak sentuh sikit pasal makanan kita yang halal dan haram. Jadi isu halal haram ni sebenarnya isu besar, kerana benda-benda yang haram yang masuk dalam badan kita, dia akan menyebabkan doa-doa kita tertolak selama 40 hari. Dan daging yang tumbuh daripada makanan yang haram ni pasti akan dibakar di api neraka. Jadi kita tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia takut sangat dengan barang-barang haram ni, hingga satu ketika dia telah terminum, dia telah haus sangat, dia terminum susu yang dapat daripada upah tukang sihir. Jadi dia dah minum dah. Bila dia tahu benda tu haram, maka dia telah cuba nak keluarkan daripada mulut dia. Jadi orang kata kat dia, engkau jolok tekak pun tak boleh. Kau kena minum air banyak-banyak, lepas tu tekan perut, keluarkan, muntahkan balik air. Itulah dia buat. Orang kata pada dia, kau ni begitu susah engkau buat atas diri engkau ni, benda-benda kecil. Dia kata apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, kalau aku mati pun aku sanggup, dia kata. Kerana aku dengar Nabi sabda bahawa daging yang haram akan dibakar oleh api neraka. Perkara yang sama berlaku pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia takut benda yang haram macam ni. Sebab tu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, bila dia nak makan, maka dia tanya dulu, apa sumber mana benda ni? Halal ke haram ke? Jadi kita kena sahih. Tanya dulu. Bukan makan dulu baru tanya. Kita tanya dulu, apa? Sekarang ni pula, oleh kerana kita dah hidup campur dengan orang Cina, dengan orang India, dan import barang-barang disediakan oleh orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang tak ada Tuhan. Mereka tak peduli halal haram. Kita pula, kita subkontrak semua makanan kita dekat JAKIM. Kalau olah JAKIM tu dia tahu semua. Kalau JAKIM chop, boleh makan. Kenapa kita susah-susahkan dia? Kita nak tunggu JAKIM chop tak chop. Kita pastikan benda-benda yang halal kita makanlah. Contohnya KFC, Kenny Rogers, Pizza Hut. Kita tahu benda-benda tu kita tak kontrol dah. Makanan-makanan ni datang daripada barat. Sumber dia tu, toke dia barat, semua barat, orang kafe. Orang kafe apa peduli halal haram. Jadi senangnya kita jangan makan. Kita jangan makan benda-benda tu. Dan bila kita tak makan benda-benda tu, dia company-company tu, untuk pastikan kita makan, dia akan buat perkara-perkara yang membuatkan kita rasa aman, selamat, confident. Jadi dia akan guna benda yang halal. Boleh daging lembu yang halal, kambing yang halal, ayam yang halal. Sekarang ni kita dah tak tahu dah. Tak tahu dah benda-benda tu halal ke tidak ke, semua dah jadi grey area, benda-benda samar-samar. So dalam benda samar-samar ni yang sebaik sekali kita tinggal je lah. Makan benda yang jelas.
Ikan kita goreng, kita masak. Senang. Kemudian ayam kampung kita beli. Kalau kita beli yang betul ayam kampung, makan ayam kampung. Jangan makan dedak yang ada babi tu. Kita carilah ada ayam organik yang tak makan dedak-dedak tu, kita belilah yang tu. Daging-daging tempatan, daging lembu tempatan kita belilah. Jadi ini perkara yang sebenarnya simple. Telur ada, apa semua. Tapi kita yang nak senangkan diri kita lantak aja apa dia depan makan. Oh, ini kedai Melayu, semua halal. Tengoklah kedai Melayu, dia punya bahan dia pakai tu bahan apa? Bahan Cina. Cina tu buat kelang tu suci ke, bersih ke, halal ke? Melayu tak peduli. Macam babas tu. Kita tengok. Ada orang pekerja babas dulu saya jumpa. Dia kata di peringkat akhir buat dia punya rempah tu dia masukkan lat. Saya jumpa orang tu. Dia berhenti kerja daripada babas. Bila saya cakap dengan kawan-kawan saya, ada seorang nama Zainul Abidin. Dia ni mamak lah. Dalam grup saya lah. Kuliah Pertanian. Dia boleh argue dengan saya. Mana ada, dia kata. Mana boleh taruh benda haram. Mana boleh taruh lemak dalam apa ni. Dalam apa ni rempah. Pula tak boleh pula. Dia pun dah buat. Ada orang saksi, orang Islam. Orang Islam punya persaksian kita kena terima. Takkanlah dia saya saja nak tuduh tak tentu pasal. Dia bukti dia Islam, dia sembahyang. Dia berhenti kerja sanggup kerana dia tak mau bersebat. Yang kita ni pula nak sokong dia. Oh, nak kata mana boleh. Semua benda boleh. Awak tak pernah tak belajar bidang ni, awak tak tahu. Awak tak belajar nutrition, awak tak tahu. Kita boleh macam benda yang Nabi Salam beritahu. Benda yang menjadi fitnah umat adalah benda-benda yang ditapis. Benda-benda halus. Benda yang halus. Benda halus ni kita tak tahu. Kita tak tahu apa ada dalam benda tu. Ada ingredient. Macam-macam benda dia taruh. Kalau dia taruh sikit je benda haram dalam tu pun, dah jadi haram. Contoh kita ada satu baldi air susu. Kita tahu tak cicak dalam tu. Tahu tak lembu nak makan ke? Kita tak mau. Kita tak ingin nak makan. Itu juga dengan makanan-makanan. Campur dengan daging lembu sikit, lemak babi sikit. Kita tak boleh makan, kita tak boleh makan. Tapi orang tak peduli halal ni. Orang tak peduli pun. Halal haram ni, umat Islam ni dah tak berapa peduli pun. Saya ingat masa saya pergi ke US dulu, tahun 75, kawan-kawan saya ajak makan di rumah dia. Masa tu adalah kawan saya nama Abu Hassan Ahmad. Dia dah jadi profesor dah di USM. Ada seorang nama Profesor Zairi Jaal, dah jadi profesor juga. Setelah pergi rumah mereka makan. Dia persediakan ayam, kari ayam. Saya kata, dapat mana kari ayam ni? Semua ketawa. Ada hampir 5-6 orang tu ketawa. Ha. Ini Amerika lah, dia kata. Ini Amerika. Mana nak dapat ayam halal? Kena makan ayam katuk lah, kata. Saya kata, aku tak mau makan lah. Halang, kau tak mau makan. Seminggu dua macam kami lah. Lepas tu, lantak juga. Saya kata, kita tengoklah nanti. Jadi, saya terus tak makan daging lembu, tak makan ayam. Saya subsist. Saya hidup dengan makan ikan dan sayur dan telur. Itu saja. Udang, ikan, sayur, telur. Kalau dia orang buat jamuan, saya tak makan. Dan mereka ketawakan saya. Alah, apa pertama kau tahan, dia cakap.
Kami pun macam tu juga dulu cakap. Habis tu bila cukup 8 bulan, saya jumpa seorang Pakistan nama Dr. Muzaffar Iqbal. Dia ni orang Pakistan, warak, kahwin Mak Saleh, duduk di Universiti California Davis mengajar di sana. Dia hadiah saya 1 ekor kambing lembu. Saya tanya, mana kau dapat ni? Dia cakap, saya sembelih sendiri kambing ni, ekor saya bagi kamu. Saya pun punya seronok lah. Saya siang kulit ekor kambing tu, saya buat sup, punya seronok saya, sehingga tulang dia saya simpan, saya tulis tarikh dia. Tarikh saya dapat makan daging tu. Lepas tu saya tanya dia, kat mana kau dapat daging halal? Dia cakap, saya pergi ke farm, saya pergi ke ladang dan saya beli lembu, saya sembelih sendiri. Jadi saya kata gini, next time you pergi, bagi tahu saya nak order. Saya order pada dia 20, sana dia tak kilo, pakai pound, 20 pound daging. Saya pun beli dekat dia. Saya makan yang tu lah. Kemudian bila saya itu di Universiti California Davis, lepas tu bila saya pindah ke Universiti California Polytechnic State University, San Luis Obispo, masa buat master tu. Di sana saya usahakan sendiri. Saya beli lembu, saya sembelih dan saya potong. Dan saya supply pada orang-orang pelajar-pelajar Islam kita. Jadi saya tak ambil untung lah. Saya cuma buat servis saja. Jadi kita makan benda halal. Lepas tu bila saya pindah ke Auburn University, Alabama, masa buat master juga, supposedly dengan PhD sekali. Di situ saya berjumpa dengan Profesor Dr. Syed Abdul Qadir As-Sagoh. Jadi kami berdua buat usaha untuk dapatkan daging halal. Jadi kami pergi auction market, dekat dengan Auburn tu ada auction market. Kami pergi tengok lembu sebelum dia auction tu. Biasanya lembu yang tua-tua tu dia jual murah. 1 ekor lembu tua baru $300 je. Jadi kami beli yang tu, kami auction, tak ada orang nak beli, kami dapat murah lah. So kami terus pergi dekat farm situ, kami sembelih. Sembelih daging tu. Di farm dan potong bawa balik. Jadi kita bawa balik, kita potong into 10 pound punya bahagian lah. 10 pound. Jadi jual kalangan kita lah. Bagi-bagi orang Bangladesh. Kita Satuan Islam Muslim Association masa tu, presiden dia saya. Jadi kami organize lah benda tu, daging halal tu, lembu halal. Jadi semua orang beli dengan kita. Satu bahagian 10 pound. Ada yang keluarga besar ambil 20 pound, 30 pound. Dan bila saya compare prices dengan supermarket, kita punya daging 1 pound, dia punya kos dalam 90 sen aja. Sedangkan kalau beli dekat supermarket, RM2.20 1 pound. Jadi untung lagi, fresh lagi, halal lagi. Dan tukang potong ni orang Bangladesh pandai. Jadi dia lah tukang potong kecil-kecil. Lepas tu asingkan daging pada tulang. Lepas tu daging tu kita bagi dalam kotak, bungkus. Dan tulang dia kami rebus, kami buat sup. Tulang, kaki, kepala, paru-paru semua kita buat sup. Kita makan ramai lah. Ramai makan. Kita cicah dengan roti. Jadi bila setiap kali kita beli lembu tu, kita akan buat pesta makan sup tulang dengan roti. Ini rutin kita. Lama-lama
di Auburn dulu dia ada auction paper. Jadi newspaper, local newspaper. Dia ada iklan kan lah, jual kambing, jual arnab, jual ayam yang mana dia tak mau tu. Jadi kami belilah. Dan kami beli dan kami makan sendiri. Jadi oleh kerana kita beli daging jarang-jarang, jadi kami beli freezer. Setiap seorang beli freezer. Freezer tak besar lah, dalam 3 kaki tu, freezer tu. Yang second handnya, simpan daging-daging tu. Dan kami macam saya buat master masa tu dalam fisheries. Jadi kita dapat banyak ikan, catfish. Kadang-kadang dia orang harvest catfish, banyak catfish. Ada kadang-kadang grass carp pun ada. Orang bagi, orang Bangladesh punya grass carp bagi kat kita. Kita simpan lah. Grass carp ni dia besar sikit, panjang sikit. So kami simpan dalam freezer tu lah. Ayam simpan situ, rabbit simpan situ, daging lembu simpan situ. Jadi kita dapat, kata orang, jadi muai lah duit tu. Murah. Dan lepas itu saya dengan Dr. Syed Kadir, kita venture lebih lagi. Kita beli susu pula, fresh from the farm. Dia ada dekat farm tu ada susu lembu yang fresh, tak bercampur dengan air lagi. Kami beli bergelen-gelen lah. Kami isi 1 gelen tu. Ada yang ambil 10 gelen, ada ambil 20 gelen, isi bawa balik. Fresh, simpan dalam freezer. Jadi kalau kita nak minum petang, pagi tu kita keluarkan dia, petang dia dah cair dah. Boleh minum, memang sedap sangat. Susu fresh ni kalau kita minum, subhanallah. Kalau kita minum susu tu, kita tahu beza. Susu yang kita beli supermarket ni memang tak ada makna lah. Cuma tu memang tak sedap. Ini susu ni kita boleh minum sampai setengah gelen tu boleh minum. Dia sedapnya tu. Dia punya sedapnya susu tu. So dia pure. Kami pergilah selalu simpan. Ayam Turki. Turki sana murah. Kita beli, kita simpan. Dan last tu saya dengan Syed Kadir pakat-pakat kita nak beli buah-buahan dengan sayur pula. Kita pergi dekat auction market. Kita beli buah-buah, kita beli sayur. Beli banyak-banyak lah. Kita edarkan form. Siapa nak apa, berapa banyak nak. Jadi ada orang bagi RM10. So kita belikan, kita kumpulkan. Kadang kita ada dekat 100 orang lebih. Jadi yang order tu banyak jugalah. Jadi ada orang nak sayur ni, ada nak apple ni, ada nak limau, ada nak anggur, kita beli semua. Bila kita tengok dia punya barang order tu cukup 1 kotak ke 2 kotak, kita beli 1 kotak. Lepas tu kita bagi. Jadi kita dapat murah lah. Jadi barang yang kita bayar tu, katalah kita bayar $10, kita boleh dapat sayur dan buah berharga di supermarket $30. Untung kita bagi. Tu Profesor Syed Kadir masih ada lagi, hidup lagi. Dia boleh testify apa yang kita buat. Boleh tanya dia. Saya dengan dia lah pergi. Kita pergi ke market, pergi ambil lembu apa semua, pergi dengan kereta dia lah. Dia dapat 1 kereta laju daripada Pak Arab. Kereta tu. Kita pergi dengan kereta tu. Kadang-kadang beli dengan kereta saya juga. Dodge Dart saya beli. $380 daripada kawan kita Profesor Nur Husin almarhum lah. Dia syurah Bangladesh, dah meninggal lah. Dia jual kat saya kereta dia tu $380. Jadi inilah aktiviti kami ambil yang halal. Jadi orang yang dulu ketawakan saya, akhirnya dia orang surrender. Saya kata kat dia, sekarang saya pula supplier. Tapi kalau saya nak ambil untung lah masa tu, memang boleh beruntung banyak lah. Tapi saya dengan Syed Kadir tak ambil untung. Kami ambil face value je. Berapa modal,
kami bagi-bagi, kami punya keringat kami tak kira. Duit minyak pun kami tanggung, bukan kami tolak daripada tu. Minyak pun kami tanggung sendiri. Macam tu. Alhamdulillah lah. Kita tak ada kesungguhan. Sini kalau kita nak, kita boleh buat grup-grup macam ni. Kita boleh buat grup macam ni. Kita satu-satu masjid, kita beli seekor lembu. Minggu sekali ke, bulan sekali ke. Jangan tunggu masa musim korban je. Tak korban pun boleh. Kita beli lembu, kita sembelih. Kita bagi-bagilah daging sama-sama kita. Apa susah sangat? Apa yang susah? Kesungguhan tak ada, keinginan tadi, itu yang susah. Padahal kita ada banyak konsumer. Hari-hari, habis kita beli yang mahal-mahal. Kita beli yang murah-murah. Kita beli sendiri, kita kos sendiri, tak perlu ada untung. Kita buat, kita nak makan kan? Kita buatlah sendiri. Kenapa tak nak buat? Koperasi, bukan koperasi lah, grup-grup kecil-kecil pun boleh. Kalau kita ada 20 orang, kan 20 orang. Katalah seorang bajet makan daging satu bulan katakan 3 kilo. 3 kilo satu bulan, dia nak beli, dia ada dekat RM100. So sebulan dia seorang RM1. Kalau ada 20 orang, dah berapa? Seorang 100. 20 orang dah 2,000. 2,000. Kalau ada 40 orang, dah 4,000, boleh beli seekor lembu. Boleh kita potong lah. Letak dalam freezer kita. Apa susah sangat? Kaki dapat, hati dapat, semua dapat. Tapi kesungguhan tak ada. Grup Islam banyak. Masjid banyak. Masjid ni dia tak jadi center untuk itu. Kenapa kita tak nak buat? Setiap masjid ada tempat sembelih dia. Ayam kita sendiri, ikan kita beli direct daripada daripada nelayan direct. Jangan lalu orang tengah. Kita jual seminggu sekali. Macam di England tu, kan dia orang boleh dapat murah-murah. Setiap hari Jumaat, dia satu lori akan datang. Apa dia bawa? Beras. Dia bawa beras, dia bawa bawang putih, dia bawa bawang merah, dia bawa dal, benda-benda yang kering. Dia bawa. Jadi orang-orang Pakistan ni, dia balik rumah, dia angkut satu beg apel ni, bukan 10 kilo, 50 kilo punya bawang dia bawa balik. Seminggu sekali. Kita pun boleh buat. Kenapa kita tak boleh buat? Kenapa kita nak tunggu pergi Kulim burger, pergi kedai Cina? Kita sendiri ada kemampuan, kita boleh supply sendiri. Kita tak ada, kita kesungguhan tak ada. Grup kita ada, tapi kita kesungguhan tak ada. Kesungguhan nak buat sendiri, nak bergabung tu tak ada. Semua nak senang. Usaha sikit tak mau, nak senang. Sekarang kita dah main level pencen, kerja dah tak ada, kan? Pendapatan dah kurang, kita buatlah. Betul tak? Mana tuan-tuan? Tuan-tuan semua pun cakap ya. Habis tu sekarang isu makan daging haram lah, daging import. Tak perlu import. Kita boleh dapat harga daging import tu. Kita boleh dapat daging halal yang fresh, yang bersih, yang kita sendiri sembelih. Itu juga dengan ikan. Itu juga dengan udang, dengan sotong semua. Sayur-sayur kita boleh ambil direct. Kita boleh buat satu koperasi masjid kita. Jangan ambil untung. Kita cuma buat bagi masa ada, bagi masa. Itu. Jadi saya serulah pada orang Islam, kita kena ada atau orang halal conscious. Saya halal conscious ni saya dah daripada mereka lagi tahun 75 lagi saya dah mula dah. Setiap makanan kita cek ada tak gelatin, ada tak lecithin, ada tak pektin yang haram, ada tak bahan-bahan apa yang kita tak boleh makan tu, kita dah cek lah. Dari dulu lagi sampai sekarang. Yakim ni cerita baru.
Jakim ni baru je berapa tahun je umur dia. Kita di England dulu pada Jakim. Sebelum Jakim ada, kita di England, kita dah pastikan benda-benda halal tu. Benda England pula dia ambil daripada Amerika. Amerika yang mulakan dulu. Kita Muslim Student Association of US and Canada tu dia yang mulakan benda-benda tu. Kita cek semua barang. Lepas tu benda tu ditiru oleh orang England. Lepas tu bila student-student UK balik ke Malaysia, barulah timbul concern nak halal haram tu. Barulah lepas tu Jakim timbul lah, CAP Pulau Penang timbul lah. Kalau kita tak boleh subkontrak kat orang benda makan ni, tak ada kita beli yang jelas halal dia. Kentang halal, bawang halal, bawang putih halal, ikan halal. Rempah-rempah ni pun kita buat sendiri je. Kan susah sangat rempah. Kita beli rempah-rempah dekat kedai-kedai yang ada buat rempah halal tu. Jangan kenapa nak semua nak siap pack, yang babas pack, alagapa pack kita nak makan tu. Kita beli kedai yang ada dia ada mesin ketumbar dia mesin, dan manis dia mesin, kayu manis serbuk dia mesin. Kita beli yang tu, kita campurlah sendiri, kita buat sendiri, tapi kita tak mau. Ini masalah kita, tak mau, malas, susah lah, itulah. Itu tak jadi dengan kita. Jadi saya tak melalut lah. Yang halal ni saya dah perjuangkan seumur hidup saya. Mana saya dah makan KFC, Kenny Rogers, Pizza Hut semua. Kalau nak makan, dia punya benda haram ni kita buang. Jadi inilah tuan-tuan, kita fikirlah sendiri. Macam Nabil kata, lu fikirlah sendiri. Nak makan yang halal, masak sendiri. Masak sendiri, benda yang halal, kita makan. Tak jadi susah pun tak makan benda-benda import ni. Tak jadi susah pun tak makan bahan-bahan yang telah dipaket-paketkan halus-halus tu. Macam-macam benda haram masuk dalam tu. Entah apa benda, kita pun tak tahu. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik. Saya minta maaf lah kalau ada siapa yang tersinggung. Saya bukan nak mengata, tapi saya nak bagi tahu kita kena ada kesungguhan untuk dapat yang halal. Makan yang halal, kita membesarkan anak-anak kita dengan barang-barang yang halal. Kita tak tahu, tengok buku E4 Additives. Dia company dia MPH Bookstore, dia dijual E4 Additives tu. Dalam tu semua E100, E101, E apa-apa semualah. Semua tu kod-kod yang orang kafir sembunyikan. Dalam tu ada babi. Ada dekat 60 benda yang dalam kod tu mengandungi babi. Kita dah cek. Contohnya E471, 472, 473 sampai 479 semua haram. Ada babi dalam tu. Bukalah, saya ada buku tu, E4 Additives tu. Yang saya beli dekat Amerika dulu. Kat sini pun ada kalau nak. E4 Additives nama dia. Buku tu. Cek dalam tu. Jadi kita nak makan, kita cek dulu E berapa. Dia biasa E ni ada banyak. Ada banyak E dalam apa? Dalam setiap makanan tu ada E tu, ini kita tengok. Cek. Tak halal jangan makan. Jangan nak tunggu Jakim bagi sertifikat halal. Jangan tunggu nak Jakim, ini cop Jakim halal. Tu ada kedai Cina dapat yang dapatkan cop Jakim pun ada. Macam lah. Jakim tu dia bukan tahu semua. Ingat dia orang tu pandai sangat ke? Dia orang tu ada beberapa staff aja. Ada saintis dalam tu? Tak ada. Ada kemis dalam tu? Tak ada. Bila tak ada saintis dalam tu, tak ada food scientist dalam tu, macam mana je nak tahu? Jakim tu, daging-daging import daripada Australia tu. Saya tanya Jakim,
Saya tanya telefon dengan satu orang pegawai JAKIM. Saya kata, tuan saya nak tanya sikit. Macam mana tuan certify halal daging import daripada Australia? Dia kata, oh, kita hantar kita punya pegawai cek. Saya kata, berapa orang pegawai pergi sana? Dia kata, 2 orang. Itu berapa tempat sembelih kamu cek? Dia kata 10. Habis tu berapa kali you pergi dalam setahun? Sekali, dia kata. Habis tu saya tanya dia, saya kata, dekat Australia ada berapa tempat sembelih? Ribu-ribu rumah sembelih daging. Habis kamu pergi 10, kamu cek 10. Masa kamu nak datang, kamu bagi tahu, disediakanlah orang Islam sembelih. Bila kamu dah tak ada, siapa sembelih mana kita tahu? Oh, dia kata dia orang setiap masjid, dia orang boleh bagi sertifikat halal. Saya pernah pergi ke Dublin, ke Belfast. Masjid tu dia ada sijil halal. Oh, dekat 2 kaki tinggi sijil tu. Banyaknya. Pasal di sana, di Ireland tu banyak tempat-tempat bela lembu dan dia eksport kepada negara Islam. Jadi saya kata, ini apa ni? Dia kata ini orang-orang yang nak eksport daging halal. Dia akan ambil sijil daripada kami. Jadi orang yang tak sembelih pun letak sijil tu dapat halal. Sebab tu orang Arab, dia tak mau makan benda-benda macam ni. Import. Dia dah tahu macam ni. Saya pernah tahun 80 dulu, saya di Singapura, saya masuk satu kapal. Kapal tu 8 tingkat. Dengan jemaah India lah. Kapal tu 8 tingkat. Dia nak pergi ke Australia. Nak ambil kambing biri-biri yang hidup-hidup lagi. Saya tanya, berapa ekor kamu boleh bawa? Dia kata, kami ambil 800,000 ekor. Satu tingkat ambil 100,000, dia cakap. 100,000. 800,000 punya besar punya kapal. Dia ambil kambing aja. Lepas tu saya kata, perjalanan kamu berapa lama daripada Australia ke Middle East? Dia kata 2 minggu, dia cakap. Dia berhenti Singapura. Dalam kapal tu ada masjid. Orang Islam yang duduk dalam tu. Dan dia orang bagi kita makan daging halal yang dia orang sembelih sendiri. Lepas tu saya pergi ke Romania. Jumpa satu lori daripada Lebanon. Dia datang, dia bawa lori dia. Bulgaria, bukan Romania, Bulgaria. Dia beli kambing hidup dia Bulgaria. Saya kata, berapa banyak kambing kamu ambil? Dia cakap, saya ambil dalam 100 ekor, dia kata. Sekali muat, dia kata. Satu lori. Berapa perjalanan kamu? Dia kata 1 minggu. Pergi balik 1 minggu. Dia dapatlah upah $500 sekali pergi balik. Jadi Bulgaria dengan Lebanon tu tak jauh sangat. Jadi macam tu dia orang nak daging halal. Jadi inilah kita ni, kita boleh import lembu halal daripada Australia, tak ada masalah. Kita boleh bawa lembu tu, ambil lah, belilah, simpan kat sini, nak sembelih sini. Kita kontrol semua. Ini yang nak ambil lembu dah proses daripada Australia tu pasal apa? Jadi inilah masalah kita. Jadi bila saya cakap dengan pegawai JAKIM tu, dia bagi tahu macam tu. Jadi kita fikirlah sendiri. Kita confident ke? 2 orang pegawai pergi setahun sekali, cek 10 tempat. Lepas tu sijil seluruh Australia punya daging halal. Macam tu ke? Kita fikirlah sendiri. Kita ada otak. So, saya tak pernah makan daging daripada Australia tu. Saya tak nak makan. Walaupun ada orang kata, oh ini boleh, saya tak makan. Jadi saya strict. Saya bab ni saya strict sikit. Saya tak mau makan benda haram. Saya tak mau masuk dalam badan saya benda-benda haram. AFC, KFC ke Kenny Rogers ke apa. Semua saya tak mau. Makan kalau kat kedai tu saya tanya dulu. Ini pakai rempah apa? Rempah babas, tak mau makan. Kalau rempah yang
mak siti ke, rempah dabi ke, baru kita makan. Jadi kita kena pastikan benda yang kita makan tu benda-benda halal. Jangan ada benda yang sebat. Cheese. Kalau yang halal kita makan. Saya pernah duduk di Subang Jaya dulu. Saya pergi dekat Parkson tu. Saya tengok cheese. Ada 24 jenis cheese. Daripada 24 jenis cheese tu, yang halal hanya 2 je. Pasal cheese ni dia pakai rennet. Rennet ni untuk asingkan susu tu daripada air dengan lemak. Dia guna rennet. Rennet tu lah yang akan asingkan. Jadi rennet yang vegetable punya kita boleh makan. Rennet yang bukan vegetable kita tak boleh makan. Senang aja. Jadi itu kita kena tengok lah, cek sendiri. Boleh ada. Tapi sekarang ni dia dah ada perubahan banyak lah negara-negara Islam. Saya pergi Dubai baru-baru ni, tahun lepas. Dubai ni seluruh Dubai makanan dia halal. Pasal dia punya kilang sembelih dia dengan pemeliharaan lembu kambing, ayam ni semua dia ikut, memang dia high standard, halal semua. Dia punya makanan dia tak ada lemak babi. Itu juga dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan semua daging-daging dia kita boleh makan. Dijual di mana pun boleh makan. Pasal apa? Tukang sembelih daging dia tu adalah orang Islam. Itu juga dengan Sri Lanka. Sri Lanka tukang sembelih dia orang Islam. Jadi inilah kita kena pastikan. Di England pun sekarang ni banyak tempat lah. England tu sekarang ni merata-rata setiap bandar, kadang-kadang setiap lorong tu ada kedai daging halal. Orang Pakistan lah. Satu negara dia supply. Sekarang dia mulakan dengan daging halal, jadi supplier daging halal seluruh negara. Jadi sekarang ni halal punya konsep tu dah sampai ke Eropah, sampai ke Amerika. Jadi itulah. Kita pula yang dah ada peluang macam tu, kita pula yang nak import daripada India lah, import daripada Australia lah. Pasal daging dia murah. Daging import tu saya yang aman India tu, orang kata alana ni halal lah gitulah. Saya pernah jumpa seorang Major Abdul Kadir. Dia British Army dulu. Dia pencen, dia nak ekspor daging dari India ke Malaysia. Habis tu ulama kita Maulana Umar Pulampuri bagi tahu dia, kau cek dulu, jangan terus ekspor benda ni, kalau kau bagi haram kau tanggung. Dia cek, dia pergi cek 10 tempat sembelih. Dia kata dengan saya, bila saya cek sendiri, dia jumpa Maulana, dia kata Maulana tak payah cakap lah, saya dah tahu memang tak halal. Kadang lembu mati pun dia ambil, kadang lembu curi pun dia ambil. Inilah masalah ni. Jadi kita dengan senang-senang nak supply, nak ambil lembu. Kita anggap semua halal, kita anggap semua orang baik. Yang importer daging lembu ni siapa? Kat Malaysia, Hindu. Orang Hindu, toke besar yang import daging lembu daripada India ni Hindu. Di Penang ni Hindu. Dia tak makan daging lembu, tapi dia jual daging lembu tu. Daging Tuhan dia tu dia jual. Dia lah biggest exporter. Kita pula sub dekat dia. Yakin kita letak kita kepercayaan pada dia orang. Macam mana orang Hindu, orang kafir, Kristian bagi kita makan halal. Jadi ni dah tuan-tuan, fikirlah sendiri. Tepuk dada, tanya selera. Nak yang halal, boleh cari yang halal. Kalau tak peduli, makan halal, tak pilih. So akhirat tengok berapa banyak doa Allah terima, berapa banyak doa Allah tak terima kerana kita makan daging yang haram. Na'udzubillah. Jadi saya minta maaf kalau ada sentuh siapa. Saya tak bermaksud untuk menghina sesiapa, untuk mengata siapa, tapi ini kebenaran. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.